A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajmain. Ya Allah, bantulah kami dalam mengingatmu, bersyukur padamu dan memperbaiki ibadah kami ini. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Salam Al-Hijrah pada hari ini 15 Muharram 1446 Hijrah bersama dengan 21 Julai 2024. Alhamdulillah atas izin Allah dan kehendak Allah beserta limpahan kasih sayangnya bertemu kita dalam kuliah duha dengan pengajian tadabbur bagi surah keempat dalam Quran, iaitu Surah An-Nisa bersama dengan yang dihormati Al-Fadhil Ustaz Muhammad Nazri bin Haji Mustaqim atas jemputan yang berusaha Ibunda Hajarah Sendiri Mansur serta barisan pihak pengurusan Pertubuhan Gemulung Iman dan yang dialu-alukan para hadirin yang dirahmati Allah SWT sekalian. Kita mulakan pengajian pagi ini dengan bacaan Ummul Quran pimpinan Al-Fadhil Ustaz yang disegani lalu seterusnya mulakan halaqah ilmu kita pada pagi yang berbahagia ini. Falyatafadhal mazkur Al-Fadhil Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'in tibna lakum an syai'in minhu nafsa fakuluhu hani'an mari'ah. Dan kemudian jika mereka dengan suka hatinya memberikan kamu sebahagian dari mas kahwinnya, maka makanlah pemberian tersebut dan makanlah dengan hani'an mari'ah, menikmatinya lagi baik kesudahannya. So, dia berkaitan dengan mahar yang kita beri pada isteri. Dan isteri, wanita, dia bila dia suka, dia boleh bagi apa je. Dan jika isteri beri kita mahar tu balik, kan, kalau isteri buat keputusan untuk beri semula mahar itu kepada suami dia, itu hak dia. Atau isteri beri gaji dia pada suami, itu hak dia. Nah, sebab mahar tu dah jadi harta dia, dia boleh buat apa saja yang dia suka. Salah satunya, dia boleh bagi balik pada suami dia. Kan? Dan kemudian Allah kata apa? Fakuluhu hani'an mari'ah. Maka suami bolehlah guna nikmatinya dengan lazat. Dia tulis situ dengan lazat dan senang hati. Hani'ah ni maksudnya sesuatu yang kita dapat tanpa sebarang usaha pun dari kita. Hani'ah tu macam hadiah. Dia bukanlah dari usaha kita, tapi orang nak bagi. Kan? Kadang kita suami ni, konon-konon jual mahal. Isteri nak bagi, tak payahlah yang. Abang mampu lagi lah yang. Tak payahlah yang. Tak. Allah kata hani'ah, boleh terima. Dia bukan menjatuhkan maruah, dignity seorang suami bila isteri tolong bayarkan tolong bayarkan expenses sepanjang percutian. Tu tak apa. Biar isteri yang bayar kalau dia nak bayar. Kita suami terima dengan tangan terbuka je. Hani'ah. Tu hani'ah. Mari'ah ni maksudnya rongga kita punya kerongkong tu dari tekak sampai perut. Dari tekak sampai perut itu mari'ah. Kan urat marik tu, tu. Urat marik waktu kita sembelih ayam ke, sembelih jagung pula. Sembelih lembu, kambing, tu mari'ah, urat marik tu. Daripada trakea, mari'ah ni trakea. So apa kaitan mari'ah dalam ni? Kalau orang dah bagi, biar dia suap sampai ke dalam perut. Macam tu. Hani'an mari'ah, terima je, nganga je.
Senang dimakan, senang diminum, senang turun dari tekak ke perut. Maksudnya ambillah pemberian itu dengan berselera dan gembira. Senang hati kerana tiada tegahan syariat. Begitu sekali Allah gambarkan bolehnya terima pemberian isteri. Why? Why the because? Kerana masyarakat Arab yang selama ini terbiasa dengan lelaki adalah superior. Ya. Kan terbiasa dengan lelaki ialah superior. Dia kata aku lelaki, aku yang kena provide. Bila isteri nak bantu, nak tolong, dia rasa apa? Ini tindakan menghina. Aku masih mampu. Nampak tak? Allah cuba, no, bukan cuba. Allah mahu memecahkan ego yang diturunkan selama ini. Turun-menurun punya ego. Adat, budaya yang selama ini, yang lelaki rasa dia saja yang kena provide, sampai kadang-kala menyusahkan diri dia, sampai ke tahap tak nak bantuan daripada isteri, tak. Rasa itu kalahkan. Dan akhirnya sekarang Allah kata kalau isteri nak bagi, nak beri bantuan, tak apa. Gitu. Nganga je. Tinggal nganga. Macam tu. Hani Amaria. So, mana-mana isteri nak bantu suami, silakan. Mana-mana suami yang isteri dia nak bantu, silakan. Jangan rasa, ini tak wajar lah, taklah, apalah. Malah kadang-kadang tuan-puan, ada suami-suami yang dia terpaksa juga berjuang. Sebab disindir oleh kawan-kawan. Apa lah makan suami isteri bagi. Tak, Allah bagi. Kalau isteri dia gaji lebih besar, suami dia jadi housemanship. Kan? Dan isteri gaji lagi besar. Macam isteri saya gaji dia lagi besar. Kalau saya tak kerja pun okey. Dia boleh menampung, menyara kami sekeluarga. Itu kalau dia mahu. Gitu. Kemudian wala tu'tu sufaha'a amwalakumul lati ja'alallahu lakum. Wala tu'tu sufaha'a amwalakumul lati ja'alallahu lakum qiyaman warzuquhum fiha waqsuhum wa qulu lahum qawlan ma'rufa. Dan sebelum ini disebut tentang tolong berikan hak kepada anak yatim dan juga isteri. Kan? Tolong beri hak kepada anak yatim dan isteri. Cuma bila sebut memberi, ada kalanya kita tak boleh bagi semua untuk mereka uruskan. Jangan pernah sangka bahawa semua harta perlu diberi kepada mereka untuk mereka uruskan. Tidak. Kita perlu ada some sort ujian. Diorang layak atau tak? Diorang layak atau tidak? Allah ajar kita jangan serahkan harta kepada anak yatim sehingga dia boleh uruskan harta itu sendiri. Ya, mungkin kita diamanahkan dengan harta anak yatim yang kecil, dengan harta dan anak yatim tu masih kecil, atau dia dah besar tapi tak pandai menguruskan diri. Kan? Kita pernah tak
uji anak kita, dia boleh uruskan tak duit? So, ada orang yang bila diberi duit lebih, dia habiskan sekali pergi 7E je tuan-puan. RM50 tu dia boleh habis dalam 7E sahaja. Waktu tu umur berapa? 9 tahun, 7 tahun. Tu anak sulung. Umur 7 tahun dapat duit raya. Dia alasan apa? Nak belanja sepupu-sepupu gula-gula. RM50 habis dalam 7E sahaja. So, setelah diuji, baru kita tahu dia layak atau tidak menguruskan harta dia. Hanya bila dia sudah cukup bersedia, cukup pandai untuk jaga harta tu, barulah kita boleh serahkan. Dan waktu kita buat penyerahan tu, perlu cari saksi supaya kita dilihat adil dan sebarang perkara yang mahu dituntut selepas itu tak boleh dituntut. Dah ada saksi. So sekarang Allah ajar kita, jangan beri orang yang belum sempurna akal harta mereka. Wala tu'tu sufaha amwalakum allati ja'alallahu lakum. Jangan beri kepada orang yang belum sempurna akal harta yang kamu jaga, yang Allah jadikan untuk kamu semua. Allati ja'alallahu lakum qiyama. So Allah beritahu bahawa harta ini untuk kita hidup qiyama, a means of support. Allah jadikan harta tu sebagai asas pembangunan kehidupan kamu. Satu orang kata, kita hidup bukan kerana duit. Tapi kalau tak ada duit, susah nak hidup. Ni Allah bagi tahu ni. Allati ja'alallahu lakum qiyama. Memang harta itu memang Allah jadikan untuk kamu boleh berdiri, boleh hidup. Hidup ni memang perlu ada harta. Gitu, warzuquhum fiha. Dan berilah mereka belanja daripada harta mereka. Warzuquhum fiha. Berikanlah mereka belanja dari pendapatan harta mereka. Pendapatan, rupanya harta anak yatim ini kita boleh urus. Dan kita boleh urus ni dalam bentuk pelbagai. Sama ada kita mahu simpan, tak diganggu sampai sudah, atau kita kembangkan. Kembangkan, mana dapat kembangkan Ustaz? Pada perkataan fiha ni. Warzuquhum fiha. Fiha ni maksudnya dari harta tu. Bukan diambil dari harta tu. Sebab kalau diambil dari harta tu, lama-lama harta tu akan habis. So harta tu perlu dikembangkan. Ambil dari keuntungan dari harta. Harta tu boleh diniagakan atau dilaburkan supaya dia berkembang. Allah suruh kita mahir keuangan. Allah suruh kita bijak mengurus keuangan. Bukan harta tu duduk di situ saja, kembangkan supaya kita boleh qiyamah, berdiri. Nampak tak? Nampak tak apa bentuk nak mengembangkan harta tu perlu diarahkan, disuruh oleh Allah. Atau kita rasa, tak, ini semua dunia ni, mana ada, dalam Quran tak sebut pasal apa nama, saham. Kan? Tak. Tu warzuquhum fiha. Beri mereka daripada harta tu, hasil daripada harta tu.
Waqsuhum wa qulu lahum qawlan ma'rufa. Dan berkatalah dengan anak-anak yatim itu perkataan yang ma'ruf. Perkataan yang baik untuk didengar. Komunikasi itu komunikasi yang baik bercakap dengan mereka. Kalau dengan mak bapak, qaulan karima. Perkataan yang kita guna itu perkataan yang mengangkat kemuliaan mereka. Bahasa-bahasa yang mulia bercakap dengan mak bapak. Dengan anak yatim, qaulan ma'rufah. Kan sebab anak yatim, dia tahu harta dia dengan kita, dia akan minta. Dan cara dia minta boleh jadi cara yang annoying. Kan? Sebut pasal annoying ni, tuan-puan ada tengok tak video seorang kanak-kanak perempuan kecil comel. Dia bagi tahu pada mak dia, "Mak, abang cakap saya pretty." Abang cakap saya pretty. Saya happy hari ni. Tiba-tiba abang dia menyampuk kat belakang. "No, I said you are pretty annoying." Lepas tu dia kata, pretty? Bongok. Pretty annoying. So jangan tengok annoyingnya tu, tengok pretty-nya. Boleh gitu. So kadang-kadang anak yatim ini ialah dia menempuh sesuatu yang sukar dalam hidup dia. Kadang dia minta tu dalam keadaan apa? Mendesak ke apa ke. So kita kena jawab balik dalam bahasa yang ma'ruf. Ma'rufnya apa? Perkataan yang baik, senang, sedap untuk didengar. Kan? Dia belum pandai urus harta. Tapi dia nak harta dia. So macam mana? Kita kena bagi tahu ya, harta tu memang hak dia tapi belum sesuai. Jangan cakap kasar. Jangan herdik. Beritahu mereka dalam bahasa yang sesuai, ma'ruf sampai dia boleh rasa, ya, logik penerangan ini. Sampai dia boleh arif. Sampai dia boleh terima penjelasan kita. Begitu. So, kita diajar dalam ayat ni supaya berkata baik terhadap mereka. Dan kalau dalam surah Isra Allah sebut wa qul li ibadi yaqulul lati hiya ahsan. Berkatalah kepada hamba-hambaku dan katakanlah wahai Muhammad kepada hamba-hambaku wa qul li ibadi yaqulul lati hiya ahsan. Hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang lebih baik, ahsan, lebih baik. Inna syaitana yanzaghu bainahum, sungguh syaitan akan menyucuk-nyucuk sesama kamu. Inna syaitana kana lil insani aduwwan mubina. Sungguh syaitan itu musuh yang sangat nyata. So syaitan sentiasa galakkan kita bermusuhan. Cara nak bermusuhan ni senang sangat tuan-puan. Hanya menggunakan kata-kata. Kata-kata yang tak baik, kata-kata yang buruk, menyakitkan, sarkastik, tu. Tu syaitan lah tu. Maka Quran ajar kita menggunakan perkataan-perkataan tertentu waktu berkomunikasi. Antara ni, qaulan ma'rufah yang senang difahami. Kan sebab kadang kita bercakap ni tuan-puan, dia punya pergi tu jauh. Semata-mata nak sampaikan benda yang macam nak sampaikan, dia mula
Mula dia berjalan daripada satu point ke satu point, satu checkpoint lagi, kemudian ke satu checkpoint. Akhirnya tak sampai pun maksud dia nak cakap tu. Qaulan ma'rufa, perkataan dia tu make sense. Logik. Oh iyalah macam ni lah. Gitu. Qaulan ma'rufa. Dia bukan sekadar perkataan yang baik. Tapi perkataan yang terpakai akal orang tu. Selalunya ahli politik pandai qaulan ma'rufa ni. Dia punya ayat tu ayat yang jelas. Bahasa rakyat. Macam kita nak terangkan pada anak kita. This is not the right time untuk awak guna handphone. Kan? Bangun-bangun tidur, takkan nak terus pegang handphone kan? Macam mana nak terangkan? Sebelum dapat handphone, awak kena mandi dulu. Takkan tak mandi, nanti dah dapat handphone, awak lalai. Mandi dulu, bersihkan diri, kemas-kemaskan dulu. Kan, tengok dulu alam sekitar. Peluk-peluk dulu mami. Ni takkanlah nak terus tengok handphone. Tengok dulu, tatap muka daddy, tatap muka mami dulu ke. Kalau lapar, sarapan dulu. Nanti bila dah bertenang, barulah tengok handphone. Kan, tu qaulan ma'rufah. Terangkan. Jelaskan pada dia. Lagi-lagi anak yatim yang jiwanya begitu sensitif. Dia mungkin ada keperluan tertentu nak beli PS5 ke. Dia tahu dia ada harta. Harta 30 juta kita pegang. Takkan tak boleh dapat dalam 5,000, 10,000. Tapi setelah kita uji, oh dia belum lagi bagi RM50 pun tak ada baki. Kan, Allah suruh uji. So, apa nama, ayat ini tidak hanya terikat dengan yatim. Kita uji anak kita, kemampuan dia berbelanja. Dia boros ke tak boros ke. Kadang uji isteri dia boros tak boros ke. Tapi well, dah isteri yang bagi kita duit, takkan nak uji dia balik. Isteri uji suami. Nah bang, RM100 pergi beli sarapan. Tak pun paling senang nak uji suami tuan puan. Saya dah berkali-kali diuji, saya tahulah macam mana nak menguji lelaki lain. Contoh, bang, ni nanti abang pergi Lotus, tak pun abang pergi kedai mana-mana, tolong belikan saya bawang. Bawang apa yang? Bawang merah, bawang hitam dengan bawang biru. Kan? Tengok, dia jawab tak? Kalau dia jawab, ada bawang biru. Itu saya cuba abang dia tu. Nak tahu abang tahu ke tak tentang hal ehwal bawang. Kan? Itu trik je. Abang belikan saya bawang merah, bawang besar, bawang kecil. Kalau dia trigger, bawang kecil. Maksudnya dia tahulah tu pasal bawang. Gitu. Abang belikan saya bawang, bawang merah, bawang besar, serai bang, serai. Dan juga apa nama? Pelato. Pelato, petola. Gitu, trik. Mula-mula senaraikan je, senaraikan. Lepas tu tengok dia bawa balik apa. Kalau dia bawa balik bawang 5 kilo, belum waras. Sebab kita tadi sebut apa? Beli bawang. Tak sebut berapa banyak. Itu belum. Saya pernah kena uji macam tu tuan-puan. Mak saya. Ni nak kahwin. Dia bagi certain amount of money. Dia kata, Sam, kau pergi beli kerepek untuk kenduri kahwin kau ni. Beli kerepek untuk kenduri kahwin. Saya pun pergilah. Daripada Pontian pergi ke Batu Pahat. Beli kerepek. Dia bagi duit 800. Beli kerepek.
So, saya habiskan 800 beli kerepek, tuan-puan. Penuh satu kereta. Kerepek. Itu jam saya tak fikir apa je. Mak bagi 800, saya habiskanlah 800. Bila sampai rumah mengucap panjang orang tua tu. Kau nak buat kilang ke apa ni? Aku suruh kau beli kerepek. Nampak tak? Dia sedang menguji anak dia. Rupanya anak dia ni kalau tidak diberi arahan spesifik, dia akan ikut kepala dia je, ikut logik dia. Lelaki dia akan ikut logik dia. Jadi puan-puan, kalau arahkan anak lelaki, arahkan suami, kena spesifik arahan tu. Bawang berapa biji? Yang ini kentang berapa kilo? Gitu. Ya, lelaki memang macam tu ikut logik. Belikan bawang, okey. Tengok 5 kilo dia beli. Lepas tu dia merungut. Bawang sekarang murah Yelah murah tak habis 100. 5 kilo. Murah lah bagi dia. Bang belikan ikan. Belikan ikan talapia. Apa? Siakap. Siakap tu mau 5 ekor dia beli. Murah siakap. Murah. Tapi jangan sampai 5 ekor. Gitu. Allah suruh uji. Sama ada dia dalam kategori sufaha atau tidak. Sufaha ni apa? Orang yang tak tahu mengurus wang. Dapat duit sikit pergi nombor ekor. Itu sufaha lah tu. Tak boleh ngurus wang. Kan? So, bila dia tuntut dan kita kita tahu dia sufaha, maka itulah waqulu lahum qawlan ma'rufa. Kita tak bagi tu, kita kena beritahu dia dengan perkataan-perkataan yang baik. Sufaha ni sebenarnya orang bodoh. Sufaha orang yang tak tahu mengurus diri. Terutamanya dalam ayat ni berkaitan dengan tak tahu mengurus wang lah. Golongan-golongan safih. Golongan safih di zaman Nabi itu golongan-golongan gelandangan yang duduk dekat Masjid Nabi. Dia ada golongan-golongan ini safih bersama dengan Abu Hurairah. Golongan-golongan gelandangan yang miskin, yang hidup melarat. Itu safih yang tak tahu mengurus diri. Macam tu. So antara panduan-panduan dalam Quran tentang qaulan ini, dia ada qaulan ma'rufa. Perkataan yang ma'ruf, perkataan yang boleh tercapai oleh logik akal. Kita rasa, yalah make sense. Yang kita kata make sense, perkataan yang make sense. Itu ma'rufah. Kemudian dia ada qaulan sadida. Qaulan sadida nanti kita akan jumpa pada ayat yang ke-9. Ayat 9 surah ini. Kejap, ayat 9. Ni qaulan sadida. Qaulan sadida. So qaulan sadida ni apa? Qaulan sadida ni selalunya disebut dalam bentuk komunikasi suami isteri. Komunikasi suami isteri. Apa maksud qaulan sadida? Qaulan sadida, sadid itu dinding. Sadid itu dinding. So dinding ni tuan-puan, kalau kita berjalan, kita jelas tak nampak dinding tu. Jelas. So bila jelas dinding tu, kita langgar tak? Kita jalan terus ke atau kita, okey ni dinding tak ada jalan.
So, sadida maksudnya perkataan itu perlu jelas, terang, bukan dalam bentuk kiasan. Ayang nak makan mana? Ayang nak makan tom yum, bang. I'm craving of it. Dekat mana tak kisah, yang penting tom yum. Jelas. Ini bukan yang nak makan apa. Entahlah bang, tak tahulah. Okeylah, kita makan pizza. Tak naklah bang, pizza. Tom yum. Tom yum masih tom yum je bang. Kita makan roti-roti nak. Roti tak kenyang lah bang. Habis tu yang nak makan apa? Apa-apa je lah. No, sadida. Jelas. Itu sadida. Jelas. Jangan samar-samar. Cakap dengan jelas dan tepat. Kadang-kadang dia kata apa? Bang, ayang nak makan yang mahal-mahal. Mahal-mahal apa engkau? Bawang tu bawang. 5 kilo bawang Thailand 100 lebih. Kan mahal. Tapi berpada-padalah. Kan sadid jelas. Walau mahal. Tak. Dia tak ada walau mahal kat situ. Tapi dia sebut sadida je. Kan. Jangan sini-sini. Jangan ada hin-hin. Sadida tu jelas. Jelas. Macam dinding tu jelas. Sadida. Sebenarnya hubungan komunikasi suami isteri dia perlu sadid. Sebab dia perlu buat keputusan terutamanya berkaitan dengan hal ehwal anak. Nak yang mana? Nak yang ni jelas. Satu-satu. Begitu. So bila suami isteri ada keputusan yang jelas, anak akan nampak okey, jelas. Saya punya fokus yang ini benda ni macam ni. Kalau dia tak ada keputusan dalam rumah tangga, itu susah. Itu susah. Begitu. Kemudian bentuk perkataan yang lain, qaulam baligha. Nanti ayat 63 kita akan jumpa qaulam baligha. Qaulam baligha ni dalam bentuk nasihat. Dan nasihat itu perlu sampai ke hati. Memberi bekas, kesan di jiwa. Saya selalu melihat contoh qaulan baligha ini, sebab bila sebut qaulan, dia bukan sekadar bercakap, tapi bentuk komunikasi. Saya suka tengok iklan Thailand. Memang sampai. Iklan dia tu memang sampai. Itu baligha. Apa yang dia buat tu memang kita terkesan, memang kita terpakai di otak kita dan berkesan di hati. Qaulan baligha. Sama macam kisah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memang berkesan di hati atau baligh. Dan salah satu sifat wajib Nabi ialah tabligh, menyampaikan. Tu qaulan baligha. Kemudian ada lagi qaulan karima. Yang ini memang komunikasi dengan mak bapak. Dengan mak bapak, dengan orang tua. Qaulan karima. Karima ni apa? Karim ini mulia. So, adab kena tinggi bila cakap dengan mak bapak. Perkataan-perkataan yang memuliakan mereka. Qaulan karima. Kata-kata itu perlu menunjukkan yang mereka tu mulia. Kemudian qaulan maisura. Qaulan maisura ni dalam surah Isra. Maisur ni lembut. Lembut. Lembut macam mana ni? Qaulan maisura ayat 28. Kan bila orang minta sedekah. Bila orang minta sedekah. Kita kadang tak ada duit. Tapi kita tak nak hampakan dia. Lalu cara macam mana paling baik untuk kita menolak?
Tu maisur, lembut. Saya minta maaf, saya pun sekarang tengah susah. Saya bukan tak nak tolong, saya nak sangat tolong. Tapi kan, dengan lembut, menolak dengan lembut. Terutamanya orang yang berhajat. Kan? Orang yang berhajat. Kan? Saya pun sebenarnya asnaf juga perlu bantuan. Macam tu. Bukan awak seorang dia perlu bantuan. Saya pun perlu bantuan juga. Kalau awak ada lebih orang derma tadi, boleh tak bagi saya sikit? Lembut, yang penting lembut. Jangan tolak dengan kasar atau maisur. Cakap dengan lembut. Kalaupun menolak, menolak dengan lembut. Apa nama tu? Tuan-tuan pernah tengok apa? Trompa. Itu ke dia punya nama? Yang kayu tu ke Ustaz? Yang bentuk pantun Negeri Sembilan tu. Tromba nama dia. Puisi tradisional Negeri Sembilan. Korang tak pernah kan? Belum, tu kena tanya Mak Jah. Tu sebab aku mengahwini mertua dari Negeri Sembilan. So, aku sudah mula jatuh hati kepada adat budaya Negeri Sembilan ni. Tromba. Dia bentuk puisi. Cuba nak dengar. Dia tak adalah berirama, tapi bahasa yang dia guna tu. Adat tak lekang oleh panas, adat tak lapuk oleh hujan, adat berwaris pada Nabi. Adat berkhalifah kepada Adam, adat berinduk ke ulama, adat dianjak layu umbat mati, adat ditanam, tumbuh dikubur hidup. Adat terconteng di lawang, adat tersurat di kertas, adat tersirat dalam sunnah. Kalau tinggi dipanjatnya, bila rendah di jalannya, di jalarnya. Riaknya sampai ke tebing, unutnya sampai ke bakal, resamnya sampai ke laut luas, sampai ke pulau karam-karaman. Itulah, aku suka. Dia punya perkataan-perkataan dia, tapi dia tidaklah berima. Tu tromba nama dia, tromba. Dia puasa, puisi tradisional Negeri Sembilan. Gitu, itu tromba. So, kaulam maisura adalah perkataan-perkataan yang lembut. Yang lembut. Perkataan-perkataan memujuk. Tu bahasa dia, memujuk. Kejap. Tromba. Nanti tuan-tuan boleh Google tromba, puisi Negeri Sembilan. Kemudian dia ada qaulal layyina. Qaulal layyina juga perkataan lembut. Cuma kalau tadi maisura itu dalam bentuk penolakan, layyina dalam bentuk mengajak. Seperti mana Nabi Musa diarahkan untuk mengajak Firaun. Allah kata qaulal layyina. Apa contoh qaulal layyina daripada Nabi Musa waktu mengajak Firaun? Tuan-tuan tahu tak contohnya kat mana? Sini dalam surah Nazi'at. Kan. Idhab ila fir'auna innahu tagha, pergi kepada Firaun sesungguhnya dia melampau. Faqul, sebut begini. Allah ajar Nabi Musa cakap mengajak dengan lembut. Hallaka ila anta zakka. Nak tak kau jadi baik? Tu. Itu perkataan lembut daripada Nabi Musa yang Allah ajar.
nak tak engkau jadi baik? Halaka ila anta zakka wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha. Kam, mari aku tunjukkan engkau mengenal Tuhanmu supaya engkau ada rasa takut. Ini perkataan lembut daripada Nabi Musa. Halaka ila anta zakka, nak tak engkau jadi baik? Nak tak engkau bersihkan diri? Sudikah engkau untuk jadi lebih baik? Kan lembut tu. Memujuk, mengajak. Kan mari aku kenalkan kau dengan Tuhan. Nak tak? Kan kesannya nanti engkau akan rasa kagum, rasa takut, rasa envy. Kesannya nanti ada pada jiwa engkau. Nak tak? Itu qaulan layyina. Ajak orang. Bukan dengan sebut, kau ni kafir ni, tak ada harapan masuk syurga. Tak ada. Nak tak kau jadi baik? Gitu. So, waqulu lahum qawlan ma'rufa. Wabtalul yatama hatta idza balaghun nikah. Kemudian, pertama uji mereka dari sudut keuangan. Mereka boleh tak menguruskan keuangan mereka? Kalau belum boleh uruskan, kita terus uruskan. Kemudian, uji mereka sehingga mereka cukup dewasa untuk berkahwin. Hatta idza balaghun nikah. Uji mereka itu sehingga mereka cukup umur sampai boleh menikah. Anak-anak yatim ni kita kena uji dulu dalam urusan harta. Cuba bagi sikit. Diorang boleh tak manage? Kan bagi RM10, ada tak baki? Sebab kita nak tengok dia ni boros atau tak. Kalau dia masih belum pandai lagi nak hargai, nak jaga harta, kan beri sedikit habis, tak pun nak uji, kita bagi dia rantai ke gelang. Dia boleh jaga tak rantai gelang tu? Atau hilang? Kadang kalau masih letak bersepah merata, dia tak hargai, belum sesuai. Itu cara menguji tu. Mak-mak kita uji kita. Kan kita je yang tak perasan. Kan kita pun uji anak-anak kita, dia orang pun tak perasan diuji. Tapi tak kala kita memberi itu, kita tahu, dia belum boleh ni, belum boleh urus. Tapi tak kala kita nampak perubahan anak kita, okey, dia dah boleh jaga harta dia, maka kita boleh beri dia tanggungjawab lebih besar. Dan semua itu arahan dari Allah. Dia bukan semula jadi, bukan mak aku dulu uji aku macam ni. Tak, bukan turun menurun. Wabtalul yatama ini adalah arahan dari Allah. Uji anak-anak yatim itu atau uji anak-anak kamu. Hatta idza balaghun nikah, sampai ke tahap umur dia boleh bernikah. Boleh bernikah ni bukan ikut zaman kita boleh bernikah. Macam sekarang, umur 30, boleh nikah? Boleh. Bukan sampai umur 30. Zaman Nabi Aisyah kahwin umur berapa? 9. Kan waktunya, maksudnya waktu tu dia sudah cukup matang pada usia 9 tahun. Pandai mengurus diri. Kan? Kemudian fa'in anastum minhum rusda fadfa'u ilaihim amwalahum. Jika kamu nampak jika kamu nampak dia sudah rusda. Rusda ni apa? Cerdik.
Fa'in anastum minhum rusda, bila kamu nampak tanda-tanda kecerdikan, rusda, boleh urus diri, fadfa'u ilaihim amwalahum, maka serahkanlah kepada mereka harta mereka. Anastum ni maksudnya nampak di luar. Sebab kita tak tahu hati dia. Tapi kita nampak ciri-ciri luaran. Rusda, bijak. Rusda tu bijak. Bijak mengurus harta. Dan Islam tidak meletakkan had masa. Kena umur 15 tahun. Problemnya kita tak uji anak kita, tapi kita ukur ikut umur. Kau ni dah 20 tahun ni, dah boleh kahwin dah ni. Kenapa kita kata umur 20 tahun dah boleh kahwin, sedangkan kita tak uji pun dia layak kahwin atau tak? Allah suruh kita uji. Dia layak tak kahwin? Bukan ikut umur. Ada orang umur 30 pun tak layak kahwin, tuan-puan, sebab panas baran. Pemalas. Tak tahu nak mengurus diri. Masih makan suap. Ada orang seawal usia 18 tahun dah boleh berdikari, cukup matang. Nampak tak? Allah tidak ukur dengan umur. Tapi Allah ukur dengan kebolehan. Rusda, pandai mengurus diri, mengurus harta. Sebab kemampuan manusia berbeza. Ada yang akal dia cepat. Ada yang lambat. Kan? Dan dia bukan sekadar diuji. Kita kena sediakan suasana supaya dia boleh belajar mengurus. Bila terbukti boleh, then baru kita serahkan. Okey, kemudian wala ta'kuluha israfa wa bidaran ay yakbaru. Jangan makan harta anak yatim. Sebab kita mengurus, dibenarkan makan harta, dibenarkan guna, so janganlah guna secara melampau. Wa bidaran, terburu-buru. Ay yakbaru, sebelum mereka dewasa. Bidaran juga macam ambil kesempatan. Jangan ambil dari harta tu lebih dari yang patut, israf. Ya betul kita menjaga, pemegang amanah untuk menjaga. Tapi janganlah melampau-lampau. Asal beli ayam, kena beli 2. Satu untuk kita, satu untuk mereka. No, apa yang kita ada, kita boleh beri pada mereka. Israf ni berlebih-lebihan. Jangan bermewah-mewah. Kan? Ambil sekadarnya, jangan israf. Israf ni melampau. Dia ada lagi satu perkataan selain daripada israf. Tabzir, membazir. Apa beza israf dan tabzir? Apa beza israf dan membazir? Israf beli dengan banyak, kadang tak habis, buang. Membazir, beli yang tak perlu, malah kadang haram. Tu. Jangan israf, tasrif dan tabzir. Dan jangan pula ambil harta tu cepat-cepat. Sebelum serah. Dihabiskan dulu. Jangan. Jangan fikir nak ambil peluang sementara boleh. Kan, setahun lagi dia nak dewasa, nak sampai umur, cepat-cepat ambil harta dia habiskan. Jangan, Allah tahu. Wa man kana ghaniyan falyasta'fif. Siapa yang kaya, hendaklah dia tahan diri. Kalau penjaga harta anak yatim itu kaya, dia tak perlu ambil. Gitu. Tak dia kaya, dia ada harta dia sendiri.
Kan? Macam mana kita nak tahu yang kita ni kaya ke tak? Kita boleh keluarkan zakat. Itu kaya lah tu. Mudah je. Kita boleh keluarkan zakat, kaya. Wa man kana faqiran falyakul bil ma'ruf. Kalau kita ni fakir, maka boleh ambil sekadarnya. Kan Nabi pernah kata bil ma'rufi ghaira musrif, dengan cara yang sewajarnya tanpa berlebih-lebih. Kan fa idza dafa'tum ilaihim amwalahum fa ashidu alaihim, kemudian bila kamu serahkan kepada mereka harta mereka, hendaklah kamu datangkan saksi, wa kafa billahi hasiba, cukuplah Allah sahaja yang menjadi pengawas kepada kamu. Nabi pernah berpesan kepada Abu Zar. Nabi pesan kepada Abu Zar, sebab tugas ni berat. Kalau tak mampu, jangan ambil. Nabi pernah pesan pada Abu Zar, hai Abu Zar, sungguh aku melihatmu orang yang lemah. Tengok, Nabi tahu tentang para sahabat dia, siapa yang mampu, siapa yang tak mampu. Nabi bagi nasihat kepada yang lemah. Aku lihat engkau ni lemah. Dan sungguh aku suka kamu sebagaimana aku suka diri aku. So, apa yang Abu Zar lemah? Nabi kata, jangan sekali-kali kamu memerintah atas 2 orang. Jangan perintah atas 2 orang dan jangan sekali-kali kamu menjadi wali harta anak yatim. So, rupanya tak semua orang boleh berlaku adil pada anak yatim. Ada yang mampu, ada tak mampu. Dan dalam kes hadis ini, sahabat sendiri ada yang tak mampu. So, kalau tak boleh, jangan. Kalau tak boleh jadi ahli parlimen, jangan jadi ahli parlimen. Kalau tak boleh jadi Perdana Menteri, jangan jadi Perdana Menteri. Jangan, berat. Dia bukannya tentang popular, tak popular. Tapi dia adalah tentang amanah dan tanggungjawab. So, kembali kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi. Saya mohon terus tutup boleh Ustaz? Boleh? Boleh. Ya. Alhamdulillah, usai sebuah pengajian tadabbur ayat ke-5 sehingga ayat ke-6. Surah An-Nisa dengan kelancaran, dan diharapkan agar kita semua Allah kurniakan kefahaman ilmu dan kita dapat beramal dengan ilmu yang kita perolehi pada pagi ini. Jazakallahu khairan buat Al-Fadil Ustaz Muhammad Nazrul bin Haji Mustaqim atas syurahan ilmunya. Jazakumullahu khairan buat juga pada semua hadirin yang dirahmati Allah semua, dan termasuklah pihak ahli takbir urus ke Menur Iman. Diharapkan kita semua dapat menghadiri dan mengimarahkan kuliah maghrib pada 8 malam nanti dengan bersama YAA Datuk Haji Abbas bin Nordin dengan pengajian berkitab mengurus harta pusaka. Saya Adik Irma binti Suki mohon ampun dan maaf atas hilaf dan kelemahan dalam mengacarakan kuliah pagi ini, dan saya mewakili pihak pengurusan mohon maaf bagi segala kelemahan kami. Sebelum kita akhiri keberadaan kita di Taman Syurga ni, saya mohon pimpinan bacaan tasbih kafarah dan surah Al-As dari Al-Fadil Ustaz yang kita segani. Sehingga kita bertemu lagi, akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Al-Fadil Ustaz. Allahumma bihamdik nasyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Al-'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.